Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Riyadhus Salihin dalam bab Kitabul Fadail, bab yang membincangkan tentang beberapa kelebihan. Perbincangan kita pada kali ini iaitulah dalam bab kelebihan Al-Quranul Karim. Babul hathi ala suwarin wa ayatin makhsusah. Jadi dalam kitab kita tu ada tambahan fi, babun fil hathi. Dalam nuskah lain fi itu tidak ada. Babul hathi dibaca dengan idhafah. Babul hathi ala suwarin wa ayatin makhsusah. Ini bab galakan supaya seorang membaca surah dan ayat Al-Quran yang tertentu. Maknanya kita dah belajar dah dalam kitab kita ini baru ni kelebihan Quran secara umumnya. Maknanya Quran daripada sebuah Quran itu daripada Al-Fatihah sampai Al-Nas semuanya mempunyai kelebihan. Besar tak besar kelebihan dia ni, Nabi SAW mengatakan, aku tak kata alif lam mim itu satu ayat satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya alif lam mim sudah 3 huruf, setiap huruf diganda dengan 10 kali. Maknanya kalau kita baca alif lam mim sudah 30 pahala dapat, 30 gandaan kebajikan. Pada kali ini kita akan belajar dalam bab kelebihan surah-surah tertentu. Mana dalam Quran sebuah tu terpilih semuanya. Di dalam pilihan itu ada lagi kelebihan yang tertentu kepada beberapa surah yang disebutkan di sini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quranul Karim, muka surat 143. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selengkap-lengkapnya. Maknanya kemah dah, tak ada kekurangan dalam Al-Quran Karim, cukup. Karena itulah Allah Ta'ala bagi jaminan, ma farratna fil kitab min syai', kami tak tinggal suatu apa pun dalam kitab ni, semua dah bagi tahu. Tapi kena cerdik lah. Kitab ini dipanggil kitab induk, kitab ibu. Pecahan-pecahan, cawangan-cawangan, huraya-huraya tu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita cari dalam Quran semua tak jumpa dengan buah rambutan, buah durian, lagi tak ada. Jadi itu dia panggil. Maknanya Allah Ta'ala umum, secara umumnya ada semua dalam Quran. Asasnya, dasarnya semua ada. Dia panggil kitab dasar, perlembagaan dia, dustur, meliputi semua ilmu keduniaan dan keakhiratan. Jadi kita dah cerita banyak kali dah tentang beberapa orang saintis, orang-orang putih, orang barat masuk Islam dengan kerana apa? Dengan sebab dia baca Quran. Baca Quran, dia lompat masuk pada Islam kerana dia jumpa benda-benda yang dia kaji itu memang ada dalam Quran. Dalam maknanya meliputi semua hal dunia, hal sains, apa saja dalam Quran. Kalau kita rasa tak jumpa cari itu macam mana? Mata kita tak nampak. Bukan Quran tak ada, cermin mata tak lengkap, tak kena power dia panggil. Power kecil, nak tengok jauh. Dan keakhiratan habis ceritalah tentang akhirat, sudah lengkap dalam Quran. Oleh itu semua ayat Al-Quran mengandungi kelebihan-kelebihan tertentu kepada orang yang membacanya. Maknanya semua Quran ini tak ada kurang, semuanya cantik. Islam sangat menggalakkan kepada kita agar sentiasa membaca Al-Quran mengikut kehendak syarak. Dalam kitab ni kata baca Quran mengikut kehendak syarak. Mungkin kalau difahami dengan cara dia sebut sini, maknanya ada juga orang baca Quran tak ikut syarak. Naknya baca Quran yang betul-betul diarah di sini, baca Quran mengikut kehendak syarak. Ada juga baca Quran tak ikut kehendak syarak, ada. Baca tak betul, baca tak ikut makhrajnya, tak ikut peraturan baca Quran, tajwidnya tak tahu ke mana. Orang baca baris atas, dia baca baris bawah. Itu tidak ikut kehendak syarak. Ikut kehendak nafsu, ikut kehendak suka-suka. Kerana kalau tak pandai kenapa tak belajar? Bukan salah, tu salah kita tak mengaji. Ada juga orang baca Quran semata-mata untuk bertanding, betul-betul nak lawan baca Quran ni siang malam mengaji, kerana apa? Nak boleh hadiah.
boleh trofi, boleh pingat. Jadi kita nak baca Quran ni tak ada hadiah ke, ada hadiah ke, ada upah ke, tak ada upah ke, bukan kerja kita baca Quran semata-mata nak memahami Al-Quran Al-Karim. Kerana Quran ini, cara baca dia, membaca Al-Quran yang kita akan sebut dalam hadis yang akan datang, 3 cara baca Quran. Baca Quran dengan lidah yang seperti kita baca hari ni. Baca Quran dengan hati kita. Baca Quran tapi dengan hati. Mana mikir apa yang ada dia. Dia baca Quran juga dengan anggota kita, dengan amalan yang kita buat. Jadi semua tu kenapa buat macam ni? Kerana Quran suruh. Hadis yang pertama dalam bab ini, an Abi Sa'id Rafi' ibn al-Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala u'allimuka a'zama suratin fil Quran qabla an takhruja minal masjid fa akhadha biyadi falamma aradna an nakhruja qultu ya Rasulullah innaka qulta la u'allimannaka a'zama suratin fil Quran qala alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim allazi utituhu rawahul Bukhari. Maksud hadis daripada Abu Sa'id, nama dia Rafi' ibn al-Mu'alla, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, tidakkah engkau suka jika aku ajarkan kepadamu semulia-mulia surah dalam Al-Quran sebelum engkau keluar daripada masjid? Mana Nabi dengar Rafi' ni bersama Rasulullah dalam masjid, Nabi beri tawaran istimewa. Aku akan beritahu kepada kamu satu surah, a'zamu surah yang paling besar, yang agung, yang paling hebat dalam Quran. Aku akan ajak kepada kamu sebelum kita keluar masjid. Nabi kita berjanji dengan dia. Kemudian baginda memegang tanganku. Tengok mesranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pegang tangan, dia pegang tangan sahabat. Nak ayat yang rapat. Kita ni kalau orang yang kita tak mesra, nak bersalah pun tak mahu, apalagi nak pegang tangan dan sebagainya. Ketika kami hendak keluar, aku pun bertanya. Jadi Rafi' hendak tunggu ni, mana surah yang besar Nabi nak ajar kepada dia ni. Tunggu tak ajar lagi. Sahabat mereka, siapa nak keluar masjid? Rafi' pun bertanya, ya Rasulullah, Tuan tadi telah bersabda nak ajar kepada saya, mananya tak ajar lagi ni, nak keluar. Jadi menuntut janjilah. Rafi' ni tuntut janji dengan Nabi, mananya nak ajar ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhan telah bersabda aku nak ajar ni surah yang paling banyak. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, semulia surah yang ada dalam Al-Quran ialah alhamdulillahi rabbil alamin, surah Al-Fatihah sampai akhirnya. Surah ini juga disebut dengan nama As-Sab'ul Mathani. Nama surah Al-Fatihah ni, gelaran dia, jawatan dia As-Sab'ul Mathani, maknanya mempunyai 7 ayat yang diulang-ulang sebanyak 2 kali. Dia kata diulang-ulang ayat ni. Betul ke tak betul? Al-Fatihah ni diulang? Betul. Paling kurang kita kena baca dalam satu salat berapa kali? 2 kali. Kalau semaya subuh, semaya zuhur berapa kali? 4 kali. Makna Sab'ul Mathani, diulang-ulang bacaan. Dan Al-Quran Al-Azim yang maha agung yang diturunkan kepadaku. Maknanya surah ini menunjukkan kepada kita bahawa surah ini satu surah yang besar dalam Al-Quran Al-Karim. Karena itulah dia menjadi satu perkara yang besar. Sebagaimana dalam pengajaran hadis ini kata apa kepada kita, surah Al-Fatihah yang terdapat dalam Al-Quran dikenali juga dengan nama Ummul Kitab. Sebab apa nama Ummul Kitab? Mak kitab, ibu kitab. Kerana isi kandungannya meliputi semua bidang yang terdapat dalam Al-Quran, seperti ilmu fiqh ada, akidah ada, janji baik dan jahat dan sebagainya ada dalam Quran. Ini besar. Al-Fatihah saja besar, adalah dituntut oleh Islam kepada orang yang alim di dalam sesuatu bidang itu mengajar kepada orang lain. Manakala kita tahu, kita kena bertanggungjawab. Sama ada orang bagi gaji ke, orang bagi upah ke tak bagi ke, kita kena bertanggungjawab menyampaikan ilmu, maklumat kepada masyarakat.
Lebih-lebih lagi dalam perkara yang fardu, sama ada fardu ain atau fardu kifayah. Maknanya surah Al-Fatihah ini mengandungi besar. Dalam di sana ada fiqh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Mana kita ada permohonan, ada tuntutan, segala benda dalam tu. Dalam Al-Quran Al-Karim juga ada perbincangan tentang akidah kita, tauhid. Bila sebut alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang menjaga alam ni semua Allah. Maka di situlah orang panggil tauhid rububiyah. Kita mengakui bahawa yang menjadi tuan kepada alam ini Allah Subhanahu wa taala. Ini dipanggil melalui istiqra'. Istiqra' ni maknanya penelitian yang dibuat pada surah Al-Fatihah ini, kita nampak. Ar-Rahmanir Rahim, itu menunjukkan bahawa Allah Ta'ala mempunyai nama dan sifat-sifat yang indah. Ini dipanggil asma' was sifat. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi itu pada engkau yang kami minta tolong. Ini dia panggil pengakuan kita dalam tauhid uluhiyah, keesaan, keagungan Allah saja yang berhak disembah, dipuja dan dipuji. Jadi kalau kita belajar Al-Fatihah ini sangat besar. Karena itu dia panggil Al-Fatihah, karena semua makna-makna dalam Al-Quran ini balik kepada surah yang besar ini, dan ianya menjadi satu surah yang wajib dibaca di dalam salat. Kalau tak baca surah lain, tak baca Al-Fatihah, tak sah semaya kita. Surah lain tak apa, tak baca, sunat baca, tapi Al-Fatihah tak boleh, wajib kena baca. Jadi kalau kita lihat surah yang besar, Nabi kita beritahu kepada Rafi' ibn al-Mu'alla betapa agungnya surah ini. Bukan sahaja dia ini besar dalam bidang tauhid, kita nampak. Dalam bidang ibadah kepada Allah Ta'ala kita nampak duduk di Al-Fatihah. Termasuk juga dalam bidang perubatan. Al-Fatihah ini jadi ubat. Siapa dia baca Al-Fatihah dengan keyakinannya, dengan kekuatan jiwa dia sendiri. Kalau baca main dengan bibir mulut yang hati duduk lain, tak jadi. Kita pergi baca kepada orang sakit, yashfi biiznillah, dia akan sembuh dengan sebab baca Al-Fatihah. Itu ayat kebesaran surah ini. Syaratnya baca dengan iman, yakin betul bahawa ini adalah satu surah yang paling agung, yang menjadi penawar kepada segala penyakit. Lepas itu kita tengok orang hebat-hebat dengan baca Al-Fatihah pun jadi ubat. Tiup atas air jadi ubat. Yang kita ni baca tiup pun tak jadi. Pasal apa? Kita pembaca sendiri itu tidak kuat kedudukan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak hebat. Syarat yang pertama tadi, baca Al-Fatihah dalam keadaan kita yakin dan iman. Syarat yang kedua, orang yang dibaca itu sendiri, orang yang sakit sendiri juga mempunyai keyakinan, mempercayai bahawa Al-Fatihah ini boleh menyembuhkan penyakit dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Dalilnya sekumpulan sahabat Nabi yang pergi mengembara. Ingat itu, Nabi kita atas kumpulan sahabat dia supaya pergi mengembara. Tiba-tiba sampai di satu kampung, dia minta izin nak tupai, nak jadi tamu di kampung ni. Tak ada siapa nak jadi tamu. Duduklah dia tepi di pinggir kampung, pasal kemah dia situ duduk. Sampai waktu malam, marilah utusan wakil ketua kampung ni mari cari dia orang ni, bagi tahu bahawa ketua kampung dia yang tak nak terima tamu tadi sakit, kena gigit ke benda, kena sengat ke binatang bisa. Tak cakap bomo dah, kita tak jadi. Mudah-mudahan kamu ni ada orang yang pandai, tolonglah pergi jampi dia. Jadi salah seorang sahabat yang pergi ni, pergilah, pergi baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, ya Allah, dengan keberkatan surah yang kau beri ini, jadikan dia sebagai penawar, tiup hilang sakit, supaya kena akak. Dalam kita dia kata seperti orang kena ikat, akak buka buat tali. Tapi sebelum dia baca tu, dia berjanji dululah. Dia kata, kamu tadi kami mari sekampung kamu, dah lah kita orang musafir mengembara, tak terima tamu pula, ini nak minta tolong kami. Boleh kami telah pergi baca, boleh, tapi syarat kena upah. Dia kata nak upah apa? Dia orang kata nak upah sekandar kambing. Bila dia baca Al-Fatihah ni, hilang penyakit ni, kena berilah sekandar kambing dia. Ambil dia bawa balik. Dia kata tak boleh sembelih kambing ni, kita kena tanya Rasulullah dulu, sah ke tak sah ni, ambil upah lagu ni sah ke tidak. Bila pergi tanya Nabi SAW, Nabi kata tak apa, masuklah saya saham sekali dengan kamu sekali.
Maknanya mak bagi lagi saya sama. Jadi Nabi itu nak cerita kepada dia orang ni bahawa apa yang kamu ambil itu benar, tidak menjadi salah. Jadi itu di antara cerita yang masyhur. Al-Fatihah ni sangat besar kelebihannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh tak baca kita, orang yang tak baca dia tak sah sembahyang dia. Jadi sangat panjanglah lagi pengajaran dalam Al-Fatihah ni, kalau kita baca satu malam pun tak habis. Dia punya fadailul Fatihah sahaja dengan tafsirnya, dengan kelebihannya. Hadis yang kedua dalam kitab ini, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad walladhi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulusal Qur'an. Wa fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi ay'ajizu ahadukum an yaqra'a bi thulusil Qur'an fi lailatin fashaqqa dhalika alaihim wa qalu ayyuna yutiqu dhalika ya Rasulullah faqala qul huwallahu ahad Allahus samad thulusul Qur'an rawahul Bukhari. Maksud hadis ini, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang kedudukan surah Qul huwallahu ahad. Nabi kita telah beritahu tentang kedudukan surah Qul huwallahu ahad ini dengan kekuasaan Allah. Wallazi nafsi biyadihi, Nabi kita bersumpah bahawa diri aku di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya orang yang membaca satu kali surah ini akan mendapat pahala bersamanya dengan 1/3 Quran. Baca sekali surah Al-Qul huwallahu ahad, pahala dia 1/3 Quran. Dia punya tinggi darajat dia. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada sahabatnya, apakah tidak ada di antara kamu semua ini yang sanggup membaca sampai 1/3 Al-Quran pada satu malam? Jadi Nabi tanya, sanggup ke tidak kamu semua ni baca 1/3 Quran, maknanya 10 juzuk Quran satu malam? Sanggup tak sanggup? Sememangnya perkara ini berat untuk dilakukan oleh mereka. Beratlah juga 10 juzuk ni. Kau tak berat? Satu juzuk pun rasa berat dah kita ni. Kecuali malam-malam tertentu, bila ada orang upah kita, boleh baca 2-3 juzuk satu malam dah. Tapi kalau nak baca sendiri-sendiri ni, tak ada sebab ni, baca ke tak baca? Cerita sebenar ni tak apa-apa nak anggap belakang. Baca juga sikit, tapi 10 juzuk ni banyak ke tak sikit? Banyak 10 juzuk ni. Kemudian mereka pun bertanya sesama mereka, siapakah di antara kita yang berdaya melakukannya wahai Rasulullah? Siapa dia? Mala yutiqu zalik. Siapa dia mampu macam ni, banyak ni 10 juzuk ni satu malam? Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul huwallahu ahad Allahus samad, bersama dengannya 1/3 bagi orang yang membacanya satu kali. Nabi kata tak apa, baca qul huwallahu ahad sekali itu kita boleh pahala 1/3 Quran. Jadi boleh pahala 10 juzuk satu qul huwallahu ahad. Yang riwayat ini. Jadi pengajaran hadis yang kedua ini, orang yang membaca satu kali surah Al-Ikhlas akan mendapat pahala sama dengan membaca 1/3 daripada Al-Quran. Yang kedua, diharuskan oleh syarak bersumpah dengan nama Allah dengan tujuan untuk menguatkan alasan sesuatu perkara. Jadi Nabi kita, dia tak sumpah main-main, tak sumpah. Setengah orang kita ni nak jual tembikai timu Cina pun sumpah. Oh demi Allah, modal ambo beli dah ni 2 riyal sekilo. Nak jual timu Cina pun sumpah dah kita. Nabi SAW dia tak bersumpah wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, kecuali dalam perkara-perkara besar. Apabila nak beri satu akuan, bersumpah bahawa baca qul huwallahu ahad ni sama dengan pahala dia 1/3 Quran. Besar tak besar? Besar. Karena itulah kita selalu beritahu kepada masyarakat bahawa tentang pahala dan dosa, nak bagi banyak ni bukan main-main. Tak boleh orang-orang biasa lain pada Nabi sallallahu alaihi wasallam
boleh membuat kenyataan, akuan, jaminan bahawa buat amalan ni sebanyak ni boleh pahala. Tak boleh. Tengok Nabi bersumpah apabila nak menjelaskan bab tentang 1/3 Quran pahala sekali baca Al-Fatihah. Besar itu. Wa anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Falamma asbaha jaa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lah. Wa kana ar-rajulu yataqalluha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Quran. Tengok. Hadis yang kedua ini pun riwayat Bukhari, yang maksudnya sama juga, riwayat rawi yang sama daripada Abu Sa'id Al-Khudri lagi, bahawa ada seorang lelaki telah mendengar lelaki lain membaca qul huwallahu ahad sehingga habis surah berulang-ulang kali. Dia ada ulang surah qul huwallahu ahad ni semalam ulang. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ulang balik. Yuraddiduha. Ulang ke surah ni. Ulang balik. Pada pagi esoknya datanglah orang yang mendengar bacaan Al-Quran itu ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menceritakan kepada baginda akan peristiwa itu, seolah-olah amalan tersebut kurang penting. Jadi macam gitulah, ka'annar rajul yataqalluha, seolah-olah dia nampak orang ni remeh, baca qul huwallahu ahad je satu malam, tak baca benda lain, zikir-zikir yang lebih hebat. Contohlah, jadi dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesian kau orang itu semalam Rasulullah duk baca ke Al-Fatihah. Jadi macam mana ni? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan bersumpah, wallazi nafsi biyadi, demi Tuhan yang sesungguhnya aku, diri Muhammad ini berada dalam tangan Allah Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Segala surah Al-Ikhlas sangat besar pahalanya, dan orang yang membacanya satu kali sahaja akan mendapat pahala sama dengan membaca 1/3 daripada Quran. Tengok Imam Bukhari buat mari jalan yang kedua, riwayat yang kedua, tapi melalui Abu Sa'id juga. Nabi kita bersumpah pula menceritakan bahawa qul huwallahu ahad ni ta'dilu sulusal Quran, 1/3 Quran. Itu dua hadis. Hadis yang ketiga daripada Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad innaha la ta'dilu sulusal Quran, rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai qul huwallahu ahad, iaitu sesungguhnya surah ini adalah menyamai pahala dengan membaca 1/3 daripada Al-Quran Al-Karim. Hadis ini diriwayat oleh Muslim, maknanya daripada sahabat yang lain pula cerita. Tadi Abu Sa'id, yakni Abu Hurairah. Pengajaran hadis 3 dan 4 ini, yang pertama, Islam sangat menggalakkan setiap umatnya berlomba-lomba di dalam mengerjakan kebajikan kepada dirinya sendiri, ahli keluarga dan orang lain. Maknanya sungguh sangat kita ni supaya buat kebajikan kepada kita dan keluarga kita. Yang kedua, setiap perkara baik dan boleh memberi faedah kepada manusia dan makhluk lain hendaklah segera dilakukan. Di antara kebajikan yang senang untuk seorang mengerjakannya ialah dengan membaca Al-Quran, lebih-lebih lagi surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ni nama kepada surah Qul huwallahu ahad. Sebab apa Qul huwallahu ahad ni? Nama dia surah Al-Ikhlas. Jadi coba kita lihat dalam kitab ini, surah Al-Ikhlas dinamakan kepada surah Qul huwallahu ahad. Ingat ada kita kalau kata surah Al-Ikhlas, mana kita tahulah surah Qul huwallahu ahad. Dinamakan dia Al-Ikhlas lianna Allah Subhanahu wa ta'ala akhlasaha li nafsiha. Sebabnya Allah Ta'ala dalam surah ini berapa ayat je kita baca? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa ayat dia ada? 4 ayat. Allah Ta'ala telah betul-betul menceritakan tentang dirinya sendiri, zat dia. Allah Ta'ala kata, mu nak kena
aku. Kamu beriman dengan Allah, beriman. Allah mana yang kamu beriman? Jadi bila kamu beriman, qul huwa Allahu ahad. Allah yang kamu sembah itu ialah Allah yang Maha Esa, bukan yang lain. Jadi dia tak itu maknanya Allah SWT tak sebut benda lain sendiri kecuali Allah Ta'ala sebut dia, namanya dan sifat-sifatnya. Itu makna ikhlas. Surah Al-Ikhlas maknanya surah yang membersihkan, menyucikan zat Allah SWT semata-mata. Aku huwa Allah ahad, esa, tak ada yang lain. Jadi kalau orang sibuk hari ini, zaman kita hari ini orang sibuk dengan kawan-kawan kita nak guna nama Allah, kita boleh tanya dia, yang kamu sibuk nak nama Allah tu, siapa Allah yang kamu nak guna itu? Siapa Allah yang kamu nak tu? Kalau dia sebut Allah sana Allah sini, tak ada. Allah telah memperkenalkan dirinya sendiri, qul huwallahu ahad, Allah Ta'ala Maha Esa. Allahus Samad. Jadi cuba kita tengok dalam surah Al-Ikhlas ini, man qara'aha mu'minan biha, siapa dia baca dengan penuh ikhlas, yakin dengan apa yang dibaca ini, fa innahu mukhlisun lillah, maka orang itu betul-betul mukhlis, betul-betul ikhlas, tunduk ketundukan dia kepada Allah Azza wa Jalla yang bersih daripada syirik. Jadi diceritakan bahawa orang-orang musyrikin pergi berdebat, berjumpa dengan Nabi SAW, ya Muhammad, ansib lana rabbak, mu kata mu ada Tuhan, Tuhan kamu Allah, nisbahkan kepada kami, ansib lana, mana sabu, apa dia nasab keturunan dia mari mana, siapa dia ni, siapa dia Tuhanmu ni, anak siapa, ayah kepada siapa, buat daripada apa, emas ke, perak ke, batu ke. Dia mikir Allah ni macam Tuhan dia juga, buat daripada kayu, batu, buat daripada buah tamar. Jadi dia minta supaya Nabi SAW nisbahkan Allah ni, Tuhan Nabi ni kepada mereka. Fa anzalallahu hazihi surah, Allah Ta'ala waktu tu ayat Quran ni, qul huwallahu ahad. Kafir musyrik, mari mu nak kenal Tuhan aku, ni dia sifat dia, qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala yang esa, wahidun munfaridun, yang tunggal daripada segala makhluknya. Jadi bila sebut tentang ahad, ahad ini khas untuk Allah Subhanahu wa taala, ismun mukhtassun billah, nama yang khusus pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu ahad, yang tunggal, tak ada. Jadi bila sebut tentang Allah, macam-macam lah kita cerita hari ni. Orang yang menyokong nak bagi kepada orang kafir ni guna nama Allah, buat mari cerita-cerita dalam Al-Quran, dalam cerita dalam mengikrarkan tauhid rububiyah, wala in sa'altum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya mereka siapa yang menjadi langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Jadi mana orang kafir berguna nama Allah juga. Kita kena ingat, dia kata itu mengikut dalalatul fitrah bahawa alam ini ada penciptanya, ada kuasanya, maka dia jawab Allah. Kerana orang kafir memang banyak nama dia, nama Abdullah, nama itu banyak, nama menggunakan nama Allah. Tetapi bila sebut ini, Allah Ta'ala di akhir ayat Tuhan kata, anna yufakun, kenapa kamu reka-reka cerita lagi, kamu mengaku Allah Ta'ala Tuhan kamu, kenapa kamu pergi sembah batu? Jadi ayat ini sekaligus bila kamu ikrar terhadap rububiyah, kekuasaan Allah, kamu juga mesti mengakui, berikrar tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang mesti disembah. Jadi ayat ini nak pegang kepala orang kafir. Kalau mau mengaku Tuhan berkuasa, kenapa kamu sembah benda lain? Itu dia panggil. Jadi bila Nabi SAW berdepan dengan kafir, mari tanya keturunan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala jawab sendiri, qul huwallahu ahad. Jadi bila sebut tentang Allah, mana kita tahulah Allah mana? Allah Tuhan kita, Rabbul Alamin. Allahus Samad, Allah Ta'ala perkenalkan dia, qul huwallahu ahad, Allah yang esa. Allahus Samad, apa dia makna as-samad? Ini kita cuba faham malam ni. Apa dia tafsir yang kita duk baca ni, qul huwallahu ahad, yang sampai begini hebat sekali, ta'dilu sulusal Quran, menyamai 1/3 Quran ini. Ini ulama-ulama tafsir banyak huraian di sini. Dia kata makna yang umumnya as-samad dengan makna huwal kamil fi sifatihi, makna Allah
yang sempurna sifat-sifatnya, yang berhajat kepadanya segala makhluk. Itu makna As-Samad. As-Samad dengan makna Allah Ta'ala yang sempurna sifatnya, yang berhajat kepadanya segala makhluk. Maknanya sempurna dalam ilmunya, sempurna dalam kudratnya, sempurna dalam rahmatnya, sempurna dalam lemah lembutnya terhadap hamba-hambanya, dan lain-lain sifat yang ada itu. Jadi bila kita tengok situ, lam yalid wa lam yulad, mana Allah Ta'ala ni tak beranak dan tidak diperanakkan. Tiba-tiba kamu kata ada Tuhan Pak, Tuhan Mak, Tuhan Ibu, nak guna juga nama Allah pada Tuhan dia. Tuhan lain dah tu, bukan Tuhan tu dah dia pakai, Tuhan lain dah bagi dia, kerana ada anak, ada ayah, ada ibu. Tuhan kata akunya lam yalid wa lam yulad, tak beranak dan tidak diperanakkan. Anak pun tak ada, mak pun tak ada. Allah Ta'ala Esa, Ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala ni tidak menyamai segala makhluk ni, tak sama. Kalau kita duk fikir dalam kepala kita bahawa Allah Ta'ala ni sama dengan ni, lah, itu bukan Allah. Pasal itulah ayat ni kita kena baca serentak. Bila baca tentang sifat Allah, siapa Allah Ta'ala, kita kena baca satu kaedah yang telah dibuat oleh Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala tidak menyamai apa-apa makhluk. Jadi kalau kita kata Tuhan ni Allah Ta'ala sama dengan makhluk, maka itu bukan Tuhan. Allah Ta'ala tak sama, makhluk. Allah Ta'ala yang maha berkuasa, yang mempunyai sifat yang sempurna, As-Samad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini bila kita baca tentang kufuwan ahad, kita kena ada ada beberapa perhatian di sini yang perlu diingat. Kufuwan ada 3 bacaan. Sama ada kita baca kufuwan ahad, kaf bagi depan, fa bagi depan, kufuwan. Itu kita baca hari ni, walam yakul lahu kufuwan ahad, baca mana. Jadi itu makna ikra. Bacaan yang kedua lagi dibaca kuf'an, kuf'an. Bacaan yang ketiga kufu'an. Jadi 3-3 ni boleh baca. Yang salahnya kalau kita baca fa mati, walam yakul lahu kufuwan, itu salah. Itu satu dia panggil lahan, bacaan yang tak kena. Jadi perhatilah tuan-tuan, bila baca ayat, baca qul huwallahu ahad ni, walam yakul lahu kufuwan ahad, biar muncul mulut tu, kufuwan, fa mesti bagi depan. Cuba kita kata walam yakul lahu kufuwan ahad, jangan dimati fa. Kalau baca kufuwan lain. Jadi naknya kufuwan, makna tak ada sama yang menyamai Allah SWT, tidak ada sama sekali. Jadi kalau orang kata Allah Ta'ala sama dengan makhluk, habislah orang itu. Kalau orang kata Allah Ta'ala ni sama dengan makhluk, sifat-sifat, bila sebut tentang sifat Allah, kita kata kalau sifat Allah macam ni sama dengan makhluk lah, bukan bersama. Kalau orang menyamakan Allah dengan makhluk, itu dipanggil mujassim, orang yang meletakkan jisim kepada Allah seperti makhluk. Jadi salahlah kita macam tu. Jadi perbahasa dalam masalah ini halus, dakik, terpaksa kita kena berhati-hati dan teliti, dan jangan mudah celupa. Jangan mudah celupa bila sebut tentang Allah Ta'ala sendiri, sebut tiba-tiba kita mengubah makna, mengubah arti, itu makna lari. Ataupun mengatakan dia ni kalau sebut macam ni sama dengan makhluk, lah, salah. Itu dalam sudut kita nak baca, dari sudut bacaannya, bahawa kita boleh baca kufuwan ataupun kuf'an ataupun kufu'an. Hak tak boleh bacanya, yang salah bacanya walam yakul lahu kufuwan. Jadi biar mulut kita tu mucung, kufu. Jawab Al-Fatihah sikit, walam yakul lahu kufuwan ahad. Biar kena baca Al-Fatihah baru dapat 1/3 Al-Quran. Kalau tidak lari makna dia. Inilah surah yang paling besar, yang hebat dalam Al-Quran, yang Nabi SAW beri kedudukannya ta'dilu sulusal Quran, menyamai 1/3 Al-Quran. Jadi sehingga bila sahabat-sahabat, bila Nabi kita tanya siapa dia di kalangan kamu wahai para sahabat yang mampu baca 1/3 Quran satu malam, fasyaqqa alaihim, sahabat kata berat dia Rasulullah. Bukan dia tak malas, tidak, tapi dia orang ni ramai yang bekerja di ladang tamar dan sebagainya. Waktu malam mereka kepenatan, letih. Jadi bila macam ni, Nabi SAW cakap pahalanya seperti membaca 1/3 Al-Quran. Bukan maknanya tak payah baca Quran dah, pakai baca Al-Fatihah, tak payah mengaji lah, itu cerita lain.
nak cerita ini menyamai seperti kita duk cerita dah kan. Siapa dia pergi umrah bulan Ramadan, pahalanya seperti haji sekali dengan Nabi SAW. Jadi bila pergi umrah tak payah pergi haji dah. Kena pergi haji. Baca Quran itu selain. Ini pahala baca Quran. Jadi kita lihat tentang Qul Huwallahu Ahad jelas kepada kita. Kemudian kita terus kepada hadis yang seterusnya. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi surah Qul huwallahu ahad qal inna hubbaha adkhalakal jannah. Allahu akbar. Dengar baik-baik ini, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan wa rawahu al-Bukhari fi sahihihi ta'liqa. Anas cerita bahawa seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya sangat suka kepada surah ini. Uhibbuha, saya suka benar dengan surah Al-Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas ini. Sayang saya kepada surah ini, kasih saya kepada surah ini. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya kesukaan kamu, gemar kamu, sayang kamu kepada surah ini akan dapat memasukkan kamu ke dalam syurga. Besar ke tak besar? Besar. Sebab apa? Kelebihan surah itu sendiri, karena dia sendiri nama suratul Ikhlas, surah bagaimana kita nak membersihkan Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat kekurangan. Inilah sifat Allah. Kalau kita kata Allahu Ahad, kalau kita kata mana Allah yang kita sembah ini, siapa dia? Nih jawapannya berada di dalam surah Al-Ikhlas yang kita baca ini. Jadi itu kelebihannya besar. Nabi kata inna hubbaha adkhalakal jannah, sayangnya kamu kepada surah ini akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Besar ke tak besar kelebihan? Saya tak sayang kita kepada surah Al-Ikhlas? Sangat sayang kita tuan-tuan muslimin dan muslimat. Maka menjadi bacaan kita lah surah ini. Pagi kita baca 3 kali paling kurang, petangnya 3 kali, dan setiap lepas salat kita baca dia, insya-Allah taala, menandakan kita sayang. Kalau sakat saya esok pergi kedai cari keluar Allah wahak gatul dinding, saya lah tu bacanya tidak jadi, tak jadi. Pas saya ke Quran pergi beli Quran mahal-mahal, simpan dalam almari saya tu, tak juga. Quran ni bukan untuk perhiasan, keluar Allah wahak bukan untuk sakut di dinding, bukan untuk gantung atas kereta, tapi untuk dibaca dan diamalkan. Hadis ni riwayat Imam Tirmizi dengan katanya hadis hasan. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya sebagai ta'liq. Ta'liq ni mungkin orang kita tak faham. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih dia ada hadis yang dibawa dengan sanad, haddatsana fulan an fulan sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna hadis biasalah. Tetapi ada beberapa hadis dia tak bawa sanad. Qala Al-Bukhari qala fulan. Itu dipanggil ta'liq, mana dia bawa cerita ni tidak ada sanad yang haddatsana tadi tak ada. Itu dia panggil ta'liq. Jadi walaupun ta'liq, kata alim ulama kita setelah dikaji dan diteliti, kebanyakannya yang tidak dibawa sanad dalam Bukhari pun hadisnya sahih, sebagaimana telah dihuraikan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Taghliqut Ta'liq. Taghliqut Ta'liq maknanya penelitian terhadap hadis-hadis yang telah digantung oleh Bukhari dalam kitab dia tanpa sanad, tapi dibawa sanad lain, dia akan jumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sepatutnya. Pengajaran hadis. Al-Quranul Karim mengandungi semua bidang kehidupan, sama ada akidah, akhlak dan lain-lain. Sedangkan ilmu tauhid itu meliputi dalam surah Al-Ikhlas. Manakala kita belajar tauhid, cukup dengan belajar surah Al-Ikhlas sudah cukup dah. Pasal itulah kita bagi tahu orang awam, orang-orang yang biasa seperti kita ni, orang kampung yang tidak banyak membaca ni, cukup kita ajar mereka dalam sudut akidahnya dalam tauhid, huraikan penjelasan yang ada dalam Al-Fatihah, dalam surah Al-Ikhlas ini, jelas kepada mereka siapa Tuhan. Jadi kalau kita duk cari banyak sangat pergi sana sini, yang akhirnya kita tidak bertemu punca sebenar di mana yang kita nak memahami, nak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Bagi alim ulama kita, dia pasutlah gilah ilmu apa saja pun perbahasan, kalau boleh kaji dalam mengenali Allah melalui bidang sains, kaji gilah tak apa. Tapi bagi orang awam yang hanya sekadar mendadah telinga ni, apa yang kita nak beri pada mereka lebih daripada itu. Jadi insya-Allah lah dalam siri-siri yang kita baca dalam khutbah kita tu, kita akan ajar secara asasnya bagaimana mengenali rukun iman yang 6 itu, insya-Allah sampai akhirnya.
Orang yang membaca surah Al-Ikhlas akan mendapat pahala yang sangat besar bersamaan dengan membaca 10 juzuk daripada keseluruhan Al-Quran. Kita tambah lagi dalam hadis yang akhir ini, hadis Anas ini, siapa dia sayang kepada Al-Ikhlas ini, sayang dengan makna membacanya, mengamalnya, maka surah ini dengan sebab sayang pada surah ini akan membawa dia ke syurga insyaallah. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alam tara ayatin unzilat hadhihi al-lailah lam yura misluhunna qattu qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Maksudnya, daripada Uqbah bin Amir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah engkau mengetahui berapa ayatkah yang diturunkan pada masa ini yang mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu? Al-lailah maknanya malam ni. Sesungguhnya tidak ada surah lain yang seumpama itu melainkan surah Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ini kelebihan dua surah ni pula. Tadi kelebihan surah Al-Ikhlas. Pengajaran hadis. Dalam dua surah yang ada dalam Al-Quran yang mempunyai kelebihan kepada orang yang membacanya ialah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, kerana kedua-duanya dapat memberi perlindungan daripada godaan syaitan, iblis dan juga manusia. Beramallah dengan ini, insya-Allah taala kita akan selamat daripada segala godaan ini. Yang kedua, manusia telah dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal fikiran dan hawa nafsu. Ini dia panggil pro dan kontra. Akal pun ada, nafsu pun ada. Kalau ada akal saja tak ada nafsu, kita jadi apa? Jadi apa? Jadi malaikat. Malaikat kita cerita dekat. Tak ada isteri, tak ada makan, tak ada minum, tak ada teh, tak ada apa. Ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, itu dia jadi malaikat. Kalau ada nafsu saja tak ada akal, jadi apa? Jadi hayawan. Hayawan nafsu ada dia. Berambak semacam? Tidak berambak kan? Ayam berambak cara dia. Kambing berambak cara dia. Akalnya tak ada. Jadi kalau dia ada akal, tengok orang nak sembelih dia, tebok petai lagi lah tak? Tu aku ni apa nak makan aku sendiri ni. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala tak bagi akal kepada dia, otak ada, akal tak ada. Jadi kalau kita kata tak ada otak ni, ada lembu ada otak, tapi akal tak ada dia. Kau tak ada otak. Jadi pasal itulah bila kita sebut otak manusia ni, oh dia ni tak ada otak, mana boleh tak ada otak? Orang tak ada otak tak hidup dia. Ya. Tapi akal tak ada. Manusia telah dibekalkan dengan akal dan hawa nafsu. Bagi orang yang dapat menggunakan akal dengan baik akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Begitu juga mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu serta godaan syaitan akan jatuh kepada kebinasaan. Di hal yang kita takut sekarang ini. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadz minal jan wa 'ainil insan hatta nazalat al-mu'awwizatan falamma nazalat akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Hadis Uqbah tadi riwayat Muslim, tinggal. Hadis ini riwayat Tirmizi dengan katanya hadisun hasan. Jadi Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa meminta perlindungan kepada Allah daripada dikuasai oleh jin dan syaitan serta pandangan manusia. Ainul insan, mana pandangan manusia. Mana orang ni kalau dia berdeki, dia tengok dengan mata hasad, tengok tu dalam perasaan dendam, maka orang akan rebah. Orang akan rebah. Jadi kalau dendam dia kuat sangat, dia tengok pada benda kita, benda tu boleh jadi runtuh. Orang boleh jadi muntah darah dan sebagainya. Tengok rumah boleh jadi terbalik. Tengok kereta boleh jadi aksiden dan sebagainya. Jadi pasal itulah dia panggil penyakit ain. Penyakit ain ni penyakit jahat, khainatul ayun, penyakit mata, pandangan mata yang jahat. Karena itulah bila kita tengok benda-benda yang kita ajaib, tengok budak cantik, comel dia ni, tengok anak-anak kita cerdik, kita kena berlindung. Kita kata masya-Allah, tabarakallah. Masya-Allah, cerdik budak ni. Dapat berapa A? Sekarang ni orang duduk bilik A ya, tak ada apa dah. Biarlah perangai jahat pun, tapi asalkan ada A tu cerdik lah tu kira tak? Cerdik peksa lah. Jadi kita nak dua-dua lah, cerdik peksanya, akhlaknya baik. Tengok apa benda, bangun Allah, pergi rumah orang, oh comelnya,
Jangan duk kata comel saja, kata Masya Allah, cantiknya rumah dia. Jadi kita letak itu Masya Allah, sandar kepada Allah SWT dulu. Itu dia panggil ain, penyakit ain. Jadi kita lihat di sini, Nabi kita SAW minta perlindungan daripada dikuasai oleh jin, syaitan, dan ainul insan, pandangan manusia yang jahat. Tengok dalam perasaan dengki, maka orang ini akan rebah. Sehingga turunlah dua surah Mu'awwiz. Mu'awwiz itu surah pelindung. Mu'awwiz itu maknanya surah pelindung. Iaitulah surah Qul huwallahu, Qul a'udzu rabbil falaq dan Qul a'udzu rabbin nas. Bila turun dua surah ini, setelah kedua surah ini turun, maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun mengamalkannya dan meninggalkan doa yang lain. Jadi Nabi kita ajar dalam hadis yang kita dah baca dalam kitab kita Perisai Muslim, siapa dia baca surah ini 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang, Allah Ta'ala akan lindungkan dia daripada bahaya bencana sampai pagi. Baca petang sampai pagi, baca pagi sampai petang. Dekat nak tidur, baca lagi tiup di tubuh kita, sapu semua tubuh. InsyaAllah Ta'ala orang Ta'ala menjadi pelindung dalam keadaan kita sedang tidur, dikawal oleh makhluk-makhluk Allah dan para malaikat akan jaga kita. Jadi itu surah ini dipanggil surah pelindung. Al-Mu'awwiz, Mu'awwizat maknanya pelindung kita daripada, insurans kita daripada segala bara bahaya. Jadi pengajaran hadis, orang yang sentiasa berdoa kepada Allah SWT dengan memohon petunjuk dan hidayah akan mendapat keberkatan hidupnya di dunia ini dan juga di akhirat. Yang kedua, kejahatan dan kemungkaran yang dilakukan oleh seorang adalah didorong oleh hawa nafsunya dan kadang-kadang dipengaruhi oleh hasutan orang lain dan juga jin dan syaitan. Mana 3 ni tak lagi dah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ni, minal jinnati wan nas. Yang buat waswah manusia ni daripada jin dan manusia. Jadi ada jin syaitan, ada jin manusia. Jin manusia pun jahat pada itu jugalah. Jadi kita tengok dalam kitab kita ni tentang apa yang telah disebut oleh Imam Nawawi telah membawa hadis-hadis kepada kita, iaitulah tentang kelebihan 2 surah ini. 2 surah dipanggil Al-Mu'awwizatan, iaitulah Qul a'udzu rabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Siapa yang minta berlindung dengan Allah Ta'ala dengan melalui 2 surah ini, imanan wa sirqah, kita beriman betul-betul bahawa 2 surah ini Nabi kita sebut pelindung, dan kita benar dengan apa yang kita buat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan lindungi kita sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak baca tentang tafsir surah 2 surah ini memang cantik tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita tangguhlah tafsir itu kepada waktu yang sesuai dengan dia insya-Allah. Jadi tadi kita sebut tentang al-ain tadi. Wa ainil insan. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, lau sabaqal qada' syai' au qala al-qadar la sabaqathul ain. Kalaulah ketentuan Allah Ta'ala ini ada mendahului lagi, maka ain, pandangan manusia itu akan mendahului dia. Jadi sangat bahayalah kalau kita tengok orang-orang ke tengok benda yang mengherankan kita, jadi kita puji melampau-lampau sangat. Jangan. Kalau Arab ni kalau kita puji dia tak kata Masya Allah, bertumbuk dia. Tumbuk. Tahu saya kata apa? Arab ni bukan orang alim. Hak duk akak bagai tu, hak duk mikul bagai. Pernah sekali orang Mesir tak silap. Dia duk akak bagai kita lah rumah pelajar di Madinah. Pelajar kita ni bergurau ya, dia kata, kuatmu anta qawi. Dia tak kata Masya Allah. Tak kata Masya Allah anta qawi. Dia kata anta qawi saja. Mesir tu letak bagai nak bagi penumbuk lalu. Dia kata memuji aku tanpa sandak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok. Walaupun dia orang kampung, duk akak bagai, tapi dia memahami suasana ini, keadaan. Jadi kita kena kata Masya Allah, kuat antara akak bagai hari ni. Jadi tak sandar kepada Masya Allah. Pergi tengok apa ni budak-budak ni, kata Masya Allah cerdik anak ni. Tengok orang kita apa sajalah, jadi bisnis sandar dengan Masya Allah, tabarakallah. Kita tak, semua ini kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu ni jadi orang yang hebat, orang yang kuat, apa saja. Jadi dalam masalah hasad ini akan meruntuhkan jiwa seseorang, bahkan akan meruntuhkan fizikal seorang itu sendiri dengan sebab pujian melampau yang kita buat pada seorang itu. Itu jangan ingatlah. Jadi dalam surah ini yang begitu besar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajak kepada kita supaya minta berlindung dengan segala syarri hasidin hiza hasad, daripada orang-orang yang hasad, orang yang dengki. Karena hasad ni bahaya.
Suatu sifat yang amat bahaya bila orang tu dengki. Bila dia dengki dengan satu orang, tak kira lah, kalau orang tu kaya, kita berdengki dengan sebab dia kaya. Orang tu masyhur, kita berdengki dengan sebab dia masyhur. Orang tu tak termasuk sama-sama orang alim. Sama-sama alim, sama-sama ustaz pun berdengki sama dia. Orang ni mengajar ramah, orang ni mengajar kurang sikit, dengki, buat tuduhan macam-macam. Orang ni dah lah, orang hak ngaji ni pun ada seorang dua. Ustaz sama ustaz bagi kata mengaku pula. Yang ni tuduh yang ni tuduh yang ni. Jadi apa nak jadi dengan masyarakat di bawah? Masyarakat tengok akhlak para pendakwah yang tidak berakhlak, yang menyebabkan orang lagi celaru. Pasal itulah kita dengar dalam pepatah orang Arab, iza kana rabbul baiti biddufi dariban fasimatu ahlil baiti ar-raqsu. Sedap juga pepatah orang Arab ni. Kalau mu tengok tuan rumah tu duduk katak gendang, orang dalam rumah dia tentulah duduk menari. Betul tak? Sedap masa orang Arab. Iza kan rabbul baiti biddufi dariban fasimatu ahlil baiti ar-raqsu. Masalah orang Arab dipanggil pepatah orang. Karena kalau tuan rumah duduk gendang, orang dalam rumah tu duduk menari. Jadi kalau kita tengok ustaz-ustaz kita, pendakwah-pendakwah kita atas masjid duk hentam aku. Hak ni duk tuduh hak ni duk kata hak ni. Lepas tu kita nak suruh masyarakat ramai ni jaga mulut, tak bercakap muak, lagi jauh lah kepada Allah SWT. Karena itulah satu benda yang berat, iaitulah Nabi kita minta berlindung sangat kepada hasad. Tentang perkara yang hasad ini memang satu benda yang berat, karena hasad ini membakar hati manusia. Hati manusia tak akan jadi baik dengan sebab adanya sifat hasad. Jadi bila kita tengok orang hasad, bila kita tengok orang baik, orang itu mendapat nikmat yang kepada Allah SWT, kita balik kepada diri kita sendiri. Ya Allah, kamu beri pada aku senang setara ni, alhamdulillah. Tengok orang lain susah lagi, tengok Allah Ta'ala akan beri pada kita ilmu sebanyak ni, alhamdulillah. Orang lain tak tahu pada kita lagi. Kita balik kepada Allah SWT, kita tundukkan diri kita ni semata-mata kepada Allah. Jangan ikut nafsu semata-mata, jangan ikut sekali-kali apa yang kita nak ini. Dalam hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal Quran suratun 30 ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lah wa hiya tabarakallazi biyadihil mulk wa hiya tabarakallazi biyadihil mulk. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebahagian daripada isi Al-Quran, sebahagian daripada isi Al-Quran ada satu surah yang jumlah ayatnya 30 ayat semuanya. Surah ini dapat memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya seperti diampunkan segala dosa-dosanya. Dia tulis ini, dia tak terjemah seperti, tapi dalam hadis kita ni hatta. Makna lain tu hatta tu. Hatta tu makna sehingga. Maknanya surah ini akan minta buat rayuan pada Allah SWT, hatta maknanya sehingga diampunkan segala dosa-dosanya. Surah itu iaitulah surah Tabarakallazi biyadihil mulk. Jadi tulis di bawah terjemahan itu sehingga, bukan bersabar berkata ni segala dak. Seperti membaca diampunkan segala dosanya. Bukan seperti, sehingga. Dengan makna hatta. Hatta tu makna sehingga. Jadi kadang-kadang terjemahan ni dia salah pandai juga. Jadi dia akan dapat memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya sehingga diampunkan segala dosa-dosanya. Surah itu ialah surah Tabarakallazi biyadihil mulk. Jadi kita lihat di sini tentang kelebihan Allah SWT. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jelas kepada kita kelebihan surah Tabarakallazi biyadihil mulk. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Al-Imam Tirmizi, Abu Isa katanya bahawa hadis hasan. Hadis ini hadis hasan. Pengajaran hadis, orang yang sentiasa mengamalkan baca surah Tabarakallazi biyadihil mulk sehingga akhir surah ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, segala dosanya. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai berbagai-bagai faedah dan rahmat kepada orang yang membacanya,
seperti sebagai penawar kepada penyakit tertentu dan lain-lainnya. Jadi di antara doa lagi, surah yang perlu kita baca harian kita ni, iaitulah kita baca surah Tabarakallazi biyadihil mulk, kerana dia mempunyai kelebihan yang besar. Ada juga dalam riwayat yang lain yang menyebutkan tentang 30 ayat ini yang menjadi penyelamat kepada azab kubur. 30 ayat ini yang menjadi penyelamat kepada azab kubur. Jadi siapa iaitulah baca surah Tabarakallazi biyadihil mulk. Jadi insya-Allah taala kita banyaklah baca doa, banyak kita baca zikir kepada Allah Taala. Yang penting sekali banyak baca Quran. Kita lihat dalam Quran ini banyak surah-surah yang mempunyai kelebihan yang tertentu. Macam surah yang kita baca malam ini, surah Qul Huwallahu Ahad, surah Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, Ayatul Kursi yang akan datang nanti, dan beberapa surah yang mempunyai kelebihan tertentu. Kita buat amal dengan dia setiap hari dan setiap malam. Ya, jadi bacaan kita. Adapun baca-bacaan yang tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan-kelebihan dia tu kita baca dia sebagaimana surah lain dalam Quran. Mana baca daripada awal Quran sampai akhir. Berusahalah tuan-tuan muslimin dan muslimat, biarlah dalam program hidup kita ni, dalam program hidup kita, sebagaimana kita boleh program nak makan pagi pukul berapa, nak makan tengah hari pukul berapa. Tak boleh program kita. Sudah ada jadual siap. Nak makan malam pukul berapa? Kita kena program juga berapa muka surat sehari nak baca Quran. Ni kena program dalam hidup. Zikir pagi petang mesti ada dalam agenda tetap kita. Aku selagi tak habis zikir waktu pagi ni, tak akan sentuh kopi, tak akan cari nasi lemak, nasi belauk. Letak situ jadual. Maka kita akan baca lepas subuh tu, baca zikir waktu pagi dulu yang termasuk dalam surah-surah yang kita baca tadi. Masuk waktu petang pula, aku tak akan keluar pergi selagi tak habis zikir ni. Bukan lama sangat masa. Dengan kita berjadual, insya-Allah taala perjalanan hidup kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan lebih berkat, lebih mulia, lebih harmoni. Karena tanpa jadual, apa saja yang nak buat tak jadi. Itulah di antara sebab Allah Taala letakkan salat yang kita buat ini, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah Taala letak sembahyang ini kepada orang mukmin mempunyai jadual waktu yang telah tetaplah. Cuba kita kata, Allah Ta'ala beri kepada kita salat 5 waktu. Mungkin sembahyang 5 waktu. Pukul berapa? Ikut suka. Tuan-tuan boleh fikir, boleh bayangkan. Agak-agaknya berapa orang yang lekat sembahyang 5 waktu? Pagi lambat bangun. Tengok-tengok, nak pergi berjabat dah. Okey, karailah karai. Tengah hari nanti. Tengah hari sibuk pula dengan nak makan. Petang karai. Balik petang pula, Allahu Akbar. Ada janji dengan orang pergi lagi. Malam karai. Sabar malam ngantuk. Maya tak maya? Tak. Jadi Allah Taala yang Maha berkuasa, yang Maha mengetahui bahawa tanpa taukid, dengan tidak ada waktu yang ditetapkan, tak akan jadi. Kerana manusia ni bertangguh, suka tangguh dia. Suka tangguh tak tangguh kita. Benda kecil pun kita tangguh. Sekarang sedangkan boleh buat sekarang. Jadi Allah Taala yang Maha berkuasa mengetahui itulah sifat hamba dia, suka tangguh-tangguh, maka dia beri jadual yang tetap. Subuh ni waktu dia. Naik terbit fajar sampai naik matahari. Mayalah di antara waktu itu. Yang afdalnya awal, mana kalau terlewat bangun pun setakat tu je boleh. Zuhur nanti ada hak lain dah. Jadi tak ada jamak 5, tak ada. Kalau tidak berat kita hari ni. Berat tak berat? Rahmat tak rahmat Allah Taala bagi waktu yang tertentu ni sangat rahmat. Kalau tidak memang yang jadi hamba, yang jadi koli, orang-orang yang bukan Islam tu tak ada sebab dah kita nak pergi sembahyang. Saya nak pergi salat cik. Awak sembahyang malam kali lah, habis waktu berjabat. Dia pun tahu juga kita tak ada waktu. Tapi kalau dia tahu kita ada waktu, mana boleh. Ini waktu saya kena sembahyang. Dia tahu juga waktu. Jadi dia kena hormat juga perasaan orang-orang yang bekerja dengan dia, yang terpaksa kena mesti melakukan salat itu mengikut jadual dan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam hadis yang ke-9 di dalam bab galakan membaca beberapa surah yang tentu ini daripada Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu. Insya-Allah kita akan baca dalam jalsah kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.